Ladies and gentlemen, are you ready? Mari kita lihat apakah maksud perlembagaan. Perlembagaan ialah pengenalan undang-undang yang mengandungi peraturan dan prinsip sebagai dasar pembentukan kerajaan dan panduan kepada kerajaan. Perlembagaan sesebuah negara menerangkan dan memperuntukkan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pelbagai anggota negara itu. Perlembagaan persekutuan menentukan pelbagai perkara mengenai kebebasan asasi, kewarganegaraan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, perundangan, peruntukan keuangan, pilihan raya, kehakiman, perkhidmatan awam dan lain-lain yang mencorakkan sistem pemerintahan di Malaysia. Apakah sejarah pembentukan perlembagaan ini? Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ia bermula daripada satu persidangan perlembagaan yang telah diadakan di London pada 18 Januari sehingga 6 Februari 1956 yang dihadiri oleh satu rombongan delegasi daripada Persekutuan Malaya yang terdiri daripada Ketua Menteri Persekutuan dan 3 menteri-menteri lain dan juga Pesuruhjaya Tinggi British Malaya dan penasihat-penasihatnya. Antara tujuan perlembagaan ialah: pertama, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Dengan adanya perlembagaan negara, rakyat dapat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormati bersama untuk memastikan kewujudan sebuah negara yang berdaulat. Kedua, perlembagaan sebagai rujukan. Dengan adanya perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain dapat disatukan. Ketiga, perlembagaan mewujudkan kestabilan negara. Walaupun pada dasarnya perlembagaan boleh dipinda, namun ia tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Jika pindaan boleh dilakukan dengan mudah dan mengikut kehendak pemimpin-pemimpin, pemimpin itu mungkin bertindak sesuka hati dan mengabaikan kemahuan rakyat. Dan yang keempat, perlembagaan menjamin keamanan sesebuah negara. Dengan adanya perlembagaan, rakyat dapat jaminan undang-undang bahawa tidak akan ada unsur-unsur diskriminasi di kalangan mereka. Bentuk-bentuk perlembagaan. Perlembagaan terbahagi kepada dua jenis iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan bertulis merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam sesebuah dokumen. Perlembagaan bertulis ini mengandungi 3 sifat utama. Yang pertama, kukuh dan sukar untuk dibuat pindaan melainkan ada peruntukan dalam perlembagaan tersebut yang membolehkan ia dipinda. Yang kedua, Parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang terhadap perkara yang terkandung dalam perlembagaan, tetapi Parlimen dilarang membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan asasi. Dan yang terakhir, Mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang dan melindungi perlembagaan. Manakala,
Perlembagaan tidak bertulis merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu surat atau dokumen. Contohnya, Akta Parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah. Malaysia mengamalkan perlembagaan bertulis iaitu Parlimen mendapat kuasa daripada perlembagaan. Lazimnya, semua perlembagaan mempunyai ciri-ciri yang sama dari segi konsep dan dasar pelaksanaannya. Antara ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut. Pertama, kekal. Kestabilan dalam melaksanakan perkara-perkara yang menjadi kebiasaan umum ataupun tata cara yang lazim. Ianya membolehkan rakyat mengetahui hak-hak tersebut dan membolehkan rakyat mengambil bahagian dalam pembangunan negara. Kedua, unsur-unsur tanggungjawab. Pemerintah adalah bertanggungjawab ke atas rakyat. Segala permintaan adalah sebagai panduan kepada tindakan-tindakan kerajaan. Ketiga, pilihan raya. Melalui pilihan raya, rakyat boleh memilih wakil mereka dalam Dewan Parlimen. Pemilihan ini menggambarkan kuasa sebenar pemerintahan terletak di tangan rakyat. Yang keempat, pembahagian kuasa. Perlembagaan memperuntukkan kuasa secara jelas supaya tidak timbul pertindihan dan tidak ada pihak yang boleh menyalahgunakan kuasa. Dan yang terakhir, terbuka. Perkara-perkara yang dianggap sulit mestilah diumumkan agar rakyat tahu dan menilai apa yang berlaku di dalam negara. Perlembagaan Malaysia boleh dipinda melalui 4 cara iaitu pertama, dengan mendapat sokongan majoriti biasa. Kedua, dengan mendapat sokongan 2/3 semasa dalam bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis Dewan. Cara ketiga, mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis Parlimen serta persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan yang terakhir, dengan mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua majlis Parlimen serta mendapat persetujuan yang di-Pertuan Negeri Sabah atau Sarawak. Peruntukan utama dalam Perlembagaan Malaysia adalah bahasa, hak-hak asasi, agama, kewarganegaraan, kedudukan Raja-Raja Melayu serta kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Susun atur Perlembagaan Persekutuan Malaysia terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara dan 13 jadual. Setiap bahagian mempunyai satu atau lebih perkara yang relevan. Apakah peranan perlembagaan? Pertama, perlembagaan menjamin riwayat sesebuah negara bangsa sentiasa relevan dengan perubahan zaman. Kedua, mewujudkan pemerintahan yang adil. Yang ketiga, perlembagaan merupakan alat penyelesaian kepada masalah. Yang keempat, perlembagaan mampu mengekalkan riwayat negara bangsa, seterusnya menjaga kestabilan negara. Sebagai kesimpulan, Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan asas penting dalam undang-undang negara. Tanpa perlembagaan, sistem pemerintahan dan kawalan sukar dilaksanakan. Hal ini bertunjangkan kepada pembentukan awal perlembagaan yang mendapat persetujuan ramai. Malah, jika dilihat sebenarnya, perlembagaan merupakan dasar kepada pembentukan demokrasi berparlimen di Malaysia. Maka dengan itu, diharapkan setiap warga negara sama ada pemerintah dan rakyat mendapat hak masing-masing dan pembelaan yang sewajarnya. Satu isu penting berhubung dengan Perlembagaan Malaysia ialah hubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri atau dikenali sebagai federalism. Dalam Perlembagaan Persekutuan, kuasa kerajaan negeri dalam senarai negeri manakala satu lagi senarai iaitu senarai bersama. Bagi sebuah negara persekutuan, biasanya terdapat dua tahap kuasa iaitu kuasa negeri lebih kuat daripada kuasa pusat ataupun kuasa pusat lebih kuat daripada negeri. Dalam kes Malaysia, perlembagaan telah meletakkan kuasa pusat lebih kuat daripada kuasa negeri dalam soal kewangan. Dari segi politik, negeri-negeri tidak mempunyai kuasa yang kuat ke atas persekutuan kerana kuasa tertentu seperti hal ehwal luar dan pertahanan dikuasai oleh pusat. Selain daripada itu, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa mengisytiharkan darurat sekiranya terdapat kuasa negeri yang mungkin menentang kuasa pusat dan dianggap mewujudkan keadaan yang tidak tenteram. Jadual berikut menunjukkan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kerajaan negeri juga mempunyai kuasa eksekutif biasanya dikenali sebagai Exco yang bertanggungjawab ke atas pentadbiran awam negeri.
Kuasa membuat dasar dan undang-undang di peringkat negeri pula dibuat melalui Majlis Undangan Negeri. Dari segi kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Tanah Malaysia pula, kedua negeri ini mempunyai kuasa autonomi yang lebih daripada beberapa perkara berbanding negeri-negeri lain, iaitu senarai perundangan. Dari segi immigration, negeri Borneo berhak mengenakan sekatan tertentu, hal ehwal tanah, Tanah Rizab Melayu, Majlis Tanah Negara tidak perlu mematuhi keputusan MTN, begitu juga Majlis Negara. Perkara-perkara lain ialah berkaitan dengan agama rasmi, kehakiman, bahasa kebangsaan dan kedudukan bumi putera. Bagaimanapun, dalam hal pindaan perlembagaannya, di-Pertuan Agong tetap berkuasa di semua negeri dan begitu juga Perkhidmatan Awam Persekutuan. Macam mana semua progres? Elok okey ke? Okey. Untuk Menteri Pendidikan pula kita telah membuat peruntukan untuk memberi sebanyak 2 juta untuk membina sekolah dan memajukannya. Kau tengok sebelah kita ni weh. Banyak benda buruk tu. Banyak benda buruk, benda rosak. Kau tengok tu. Buruknya itu. Betul. Yang tu pun dah nak roboh tu. Itulah, bukan ke YB dah terima peruntukan ke untuk bangunkan sekolah? Kan? Tengok tu. Itu ke YB kita ke yang keluar daripada kereta Tesla tu? Oh dah. Dia gunakan duit peruntukan tu ke? Sebenarnya bukan guna Honda ke? Oh ya. Memang betul lah. Ini menunjukkan bahawa perlembagaan adalah penting untuk memastikan kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan pusat dan negeri bagi mengelakkan penyelewangan kuasa dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan. You ni kan I dah banyak kali cakap dah. I mana tercurangnya you? I kawan lelaki pun I tak ada masalahnya. Ini kenapa? Nak ganti kerja ke? Tolong! Beg saya kena ragut. Tolong! Macam mana ni? Beg I kena ragut. I nak buat apa ni? Nah, biar awak. Terima kasih. Kita putus. Keutuhan dan kedaulatan negara dapat dijamin kerana dengan adanya perlembagaan negara, rakyat dapat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormati bersama untuk memastikan kewujudan sebuah negara yang berdaulat. Lambat betul lah Bas. Kita dah tunggu lama dah ni. Itulah tu, berjanggut jugalah ni. Weh, ada orang kelanggar. Weh, kau polis cepat, kau polis. FaceTime. Okay, kau polis. Ada orang kelanggar. Okay, awak ikut saya ke balai sekarang juga. Sekejap, Encik. Kita boleh settle sini kan? Saya bagi sikit je. Saya tak terima semua benda ni. Ini salah di sisi undang-undang. Tak salah, Encik. Tolonglah saya. Tak salah. Nanti jawatan saya Dah, habis. awak ikut saya ke balai. Dengan adanya perlembagaan, rakyat dapat menjamin undang-undang bahawa tidak ada unsur diskriminasi di kalangan mereka. Tertuduh dikenakan hukuman sebanyak RM50,000 dan penjara selama 20 tahun atas tuduhan nazar lari serta niat memberi rasuah. Meski ku rapuh dalam langkah
lain mahukan. Tanya doktor dari teammate saya. Dengan adanya perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara, pihak-pihak yang bertentangan antara satu sama lain boleh menjadikan ia sebagai sumber rujukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Tidak ada pihak yang mendapat keistimewaan dari segi undang-undang. Sebaliknya, semua orang harus terus menghormati dan mematuhi perlembagaan negara. Weh, aku di parti Blackpink. Tapi aku di parti BTS. Alah, BTS lagi bagus. mana kau tahu dia bagus? Dia bagus. Apa gaduh Eh, ni? mana kita kan ada hak masing-masing. Sebab itulah undi rahsia. Walaupun kerajaan kita berubah, tujuan perlembagaan kita tetap sama. Perlembagaan kan tak boleh nak ubah sesuka hati. Kerajaan kita bertukar, tak ganggu pun keharmonian negara kita. Jangan gaduh. Salam sekarang. Menurut Kamus Dewan edisi 4, etos bermaksud sifat ciri sesuatu bangsa, era yang benar-benar mencerminkan inspirasi falsafah masyarakat dan negara kita. Justru, unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan menjadi unsur penting yang dapat menjelaskan kedudukan, mencerminkan aspirasi serta falsafah masyarakat negara kita yang berbilang etnik dan berbeza agama dan kepercayaan. Unsur tradisi dalam konteks perlembagaan membawa maksud sistem yang wujud sebelum kedatangan zaman moden, iaitu sistem yang bergantung kepada agama dan nilai-nilai asal lainnya. Unsur-unsur tradisi telah wujud dalam kerajaan awal tanah Melayu sebelum kewujudan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Unsur-unsur tradisi memainkan peranan menstabilkan sistem politik negara. Kepentingan unsur-unsur tradisi ini dilindungi dan dianggap sensitif serta dilarang dijadikan isu perbincangan awam. Justru unsur-unsur ini penting kerana perkara ini menjadi identiti dan mengekalkan kestabilan negara. Hakikatnya unsur-unsur tradisi menjadi syarat kepada pemuafakatan etnik Melayu dan bukan Melayu, yang membawa maksud bahawa hak istimewa orang Melayu iaitu Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkara ini menjadi pemberian kerakyatan kepada syarat etnik bukan Melayu, menunjukkan pemimpin-pemimpin pada zaman kemerdekaan telah menjumpai formula untuk menyelesaikan isu perlembagaan tanpa mewujudkan. Pemerintahan raja adalah Kesultanan Melayu unsur paling penting dalam politik, ekonomi dan sosial. Sistem beraja adalah raja berkuasa mutlak dan dibantu oleh pembesar. Selepas kedatangan British, kuasa sultan tergugat dan sultan mesti terima nasihat presiden dan penasihat British. Pada 1957, demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, raja atau sultan negeri terima nasihat dari Majlis Mesyuarat Kerajaan. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari 9 negeri Melayu yang merupakan pemerintahan persekutuan dan ketua Angkatan Tentera Persekutuan. Raja-raja menerima nasihat dari menteri-menteri dengan nasihat kabinet. Perlembagaan bertujuan melindungi institusi beraja dengan perkara 38 dalam kurungan 4. Tiada pindaan yang boleh dibuat terhadap majlis raja-raja dan hak-hak raja. Tiada undang-undang yang boleh menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja tanpa persetujuan majlis raja-raja. Tanggungjawab YDPA untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum Melayu. Semua etnik di Malaysia mesti percaya yang di-Pertuan Agong sebagai pemelihara kepentingan dan etnik. Agama Islam dalam perlembagaan terkandung dalam perkara 3 dan sewajarnya dibaca bersama-sama dengan perkara 12, 121, 150 dan kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam Ahli-Ehwal Agama Islam. Keadaan ini menunjukkan bahawa agama Islam mempunyai kedudukan istimewa. Walau bagaimanapun, agama-agama lain tetap diberi perlindungan dan boleh diamalkan. Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan agama Islam berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kebebasan beragama dan undang-undang yang menghalang penyebaran mana-mana kepercayaan dalam kalangan orang Islam. Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara Islam dan agama Islam berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri.
Kebebasan beragama dan undang-undang menghalang penyebaran mana-mana kepercayaan dalam kalangan orang Islam. Perlembagaan telah menjamin keistimewaan agama Islam. Weh, sedap yang pedas tadi ni. Ya. Tapi assignment minggu ni susah tu. Talking about Kita orang cakap assignment dengan asam pedas. English please. I don't really understand Malay. Apa kau ni apalah? Tengok Indian dengan Chinese dekat sana. Saya boleh dah siap ke? Belum lagi lah, banyak lagi kena buat lah. Apa lagi guna buat? Belum siap kau lagi lah, nak MB lagi. Kita ni sebagai orang Melayu, kita kenalah memartabatkan bahasa Melayu kita. Faham? Faham kau ni? Faham. Okey. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang digunakan untuk berkomunikasi ataupun bahasa pertuturan. Walau bagaimanapun, bahasa-bahasa lain tetap dilindungi dan tiada sebarang larangan untuk mempelajarinya. Peruntukan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara adalah bertujuan untuk menyatupadukan rakyat pelbagai etnik yang terdapat di Malaysia. Bahasa Melayu menerima keistimewaan dalam perlembagaan melalui peruntukan perkara 156A iaitu Martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dilindungi. Akta Bahasa Kebangsaan Seksyen 4 iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Kemudian, peruntukan perkara 159.5 sebarang rombakan kedudukan bahasa Melayu mesti mendapat sokongan 2/3 Dewan dan perkenan Majlis Raja-Raja. Dan akhir sekali, peruntukan perkara 154 kedaulatan bahasa Melayu dianggap perkara sensitif untuk dibahas secara terbuka. Apakah itu Melayu? Okey, takrif Melayu dari segi sejarah dan sosial budaya ialah mereka yang mendiami Kepulauan Melayu. Dari segi ahli-ahli bahasa dan budaya pula, Melayu merupakan kumpulan yang berketurunan Melayu. Tetapi dalam segi perlembagaan persekutuan, Melayu merupakan penganut agama Islam, bercakap bahasa Melayu menurut adat istiadat dan lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau di Singapura, atau ibu atau ayah lahir di Persekutuan atau Singapura atau pada Hari Merdeka. Ia adalah keturunan seseorang yang tersebut. Peruntukan orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan disentuh dalam perkara berikut. Perkara 153, tanggungjawab di Pertuan Agong untuk menjamin kedudukan istimewa orang Melayu serta melindungi hak kaum lain. Perkara 89 menyentuh tentang tanah Rizal Melayu. Perkara 90 pula menyentuh tentang pengecualian undang-undang yang ada berkenaan tanah adat di Negeri Sembilan dan Melaka serta undang-undang yang ada di Terengganu mengenai tanah pegangan orang Melayu. Perkara 85F, kemasukan perkhidmatan regimen askar Melayu diraja hanya diperuntukkan kepada orang Melayu. Dan jadual 13 dalam perlembagaan, 4 prinsip yang perlu dipatuhi sebelum penentuan atau penyemakan semula sepadan pilihan raya